Ini bab meninggalkan azan untuk sembahyang hari raya, yakni tidak melaungkan azan untuk bersembahyang hari raya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abis. Beliau berkata, ada seorang lelaki bertanya Ibnu Abbas, adakah engkau pernah menyaksikan hari raya, yakni sembahyang hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Abbas menjawab, ya. Kalaulah tidak kerana kedudukanku di sisinya, tentu aku tidak dapat menghadiri sembahyang hari raya itu dalam keadaan, maksudnya dalam keadaan yang hampir, kerana kecil, kerana kecilnya aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat tanda alladhi 'inda dari Kathir bin Salt, yang terdapat dekat rumah Kathir bin As-Salt. Lalu baginda bersembahyang, kemudian berkhutbah. Dia tidak ada menyebutkan, yakni Ibnu Abbas, kata perawi, Ibnu Abbas tidak ada menyebutkan azan dan tidak juga iqamat. Qala Ibnu Abbas berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ataupun meminta orang bersedekah. Qala, perawi berkata, faja'alna an-nisa, dalam satu nuskha yang lain faja'ala an-nisa yushirna. Boleh kedualah. Maka mulalah orang-orang perempuan itu menghulur tangan mereka ke telinga dan ke leher mereka. Qala, perawi berkata, yakni Ibnu Abbas, maka Nabi SAW menyuruh Bilal supaya pergi kepada mereka. Kemudian Bilal kembali kepada Nabi SAW semula. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW telah bersembahyang hari raya tanpa azan dan iqamat. Demikian juga Abu Bakar, Umar atau Uthman, Yahya, Syak, tentang Umar ataupun Uthman ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah. Beliau berkata, aku telah bersembahyang dengan Rasulullah bukan sekali, bukan dua kali hari raya. Yani aku telah bersembahyang hari raya, dua hari raya, bukan sekali, bukan dua kali, tanpa azan dan iqamat. Ini bab takbir dalam sembahyang dua hari raya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam sembahyang hari raya Fitr dan Adha. Pada rakaat yang pertamanya 7 takbir, dan pada rakaat yang keduanya 5. Dengan sanad satu lagi, Imam Abu Dawud meriwayatkan sama juga maknanya. Qala, perawi berkata, cuma Ibnu Wahab berkata selain 7 dan 5 itu selain daripada 2 takbir rukuk. Mana tak termasuk itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, Nabiullah berkata, at-takbir dalam sembahyang hari raya Fitr 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Dan bacaan adalah selepas daripada takbir kedua-duanya. Takbir kedua-dua rakaat itu. Ini bacaan
Bacaan itu mana? Fatihah atau apa lagi? Terletak selepas daripada takbir. Takbir pada setiap 2 rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi bahawa Nabi SAW bertakbir dalam hari sembahyang hari raya Fitr pada rakaat yang pertama sab'an. Kemudian Nabi SAW membaca, kemudian bertakbir, kemudian bangun. Lalu baginda bertakbir 4 kali, kemudian membaca, kemudian rokok pula. Abu Dawud berkata, Waqi' dan Ibnu Mubarak meriwayatkan hadis ini dengan kata mereka 7 dan 5, yakni bukan 7 dan 4. 7 dalam rakaat yang pertama, 5 dalam rakaat yang kedua, bukan seperti riwayat di atas tadi yang menyebutkan 4, bukan begitu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Aisyah, yaitu Jalis li Abi Hurairah, teman Abu Hurairah, teman yang duduk bersama-sama Abu Hurairah, bahawa Sa'id bin Al-As pernah bertanya Abu Musa Al-Asy'ari dan Hudzaifah bin Al-Yaman, bagaimana Rasulullah SAW bertakbir dalam sembahyang hari raya Adha dan Fitr. Maka Abu Musa menceritakan, katanya Nabi SAW bertakbir 4 kali, seperti mana takbirnya dalam sembahyang jenazah. Maka Hudzaifah berkata, benar katanya. Lalu Abu Musa berkata, begitulah aku selalu lakukan, yakni aku selalu bertakbir di Basrah ketika aku menjadi gubernur mereka, gubernur kepada penduduk di sana. Abu Aisyah berkata, saya hadir, maknanya saya ada dalam majlis itu ketika Sa'id bin Al-As bertanya Abu Musa itu, saya ada di situ. Ini bab apa yang dibaca dalam sembahyang Adha dan Fitr. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ubaidullah bahawasanya Umar bin Al-Khattab telah bertanya Abu Waqid Al-Laythi, apakah yang Rasulullah SAW baca pada sembahyang Adha dan Fitr? Beliau menjawab, Nabi SAW membaca dalam kedua-dua sembahyang hari raya itu Qaf wal Qur'anil Majid dan iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Kita tengok sekali dulu. Bab malam ninya iaitu tidak ban dan tidak qamat untuk sembahyang 2 hari raya. Hari raya Fitr ataupun hari raya Adha tidak ada azan dan tidak ada iqamat untuknya. Tidak seperti sembahyang kita maklum ni, sembahyang fardu ni ada azan dan ada iqamat. Hak ni tak ada. Dia nak ayat tu lah. Mengikut sunnahnya tidak ada azan dan iqamah. Begitulah pendapat imam 4 mazhab. Begitu juga. Adapun berhubung dengan kata as-salatu jami'ah, sebelum sembahyang tu adakah atau tidak ada, di situ ada khilaf. Di situ ada khilaf. Tetapi hak ban dengan qamat tu tentu sekali sudah tidak ada lah.
Tak ada waktu itu. Adapun as-salatu jami'ah itu masih lagi ada khilaf. Walau bagaimanapun, yang lebih baiknya tidak ada pakai bangun semaya gitu. Dalam hadis ini disebut sanad dia tu Abdul Rahman bin Abis kata ada seorang lelaki bertanya Ibnu Abbas. Seorang lelaki dia sebut. Siapa? Nama lelaki tu perawi lah. Siapa dia? Kau tanya gitu. Tak ada sebut. Bila tak ada sebut begini, dia panggil majhul. Perawi itu majhul. Bila perawi majhul, makna tak kemah lah. Riwayat itu tak kemah. Dengan sebab tu orang tu tanya Abdullah bin Abbas, adakah engkau ikut serta lah bersembahyang hari raya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Abbas kata ya. Kalau tidak sabit aku ni, kedudukan aku di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu aku tidak boleh sekali. Tidak boleh sekali ni bukan makna tak boleh semaya. Dia suruh pergi semaya belakang. Kan semaya raya ni, hak perempuan hak tak boleh semaya boleh suruh pergi juga. Maksud di sini iaitu dia duduk depan lah. Duduk depan. Sekali dengan hak tua-tua tu. Sekali dengan hak tua-tua. Sebab dalam keadaan biasanya budak-budak ni duduk belakang. Tapi Nabi SAW biarkan saya, kata dia, pasal apa? Pasal kedudukan saya. Satunya anak pak dara dia Abbas itu. Yang keduanya anak saudara kepada isterinya Maimunah. Maimunah tu mak saudara kepada Ibnu Abbas lah. Selain daripada itu, Nabi SAW memang sayang kepada dia, memberi perhatian kepada Ibnu Abbas ini kerana bakat yang ada pada dia tu semenjak kecil lagi. Sudah nampak. Dia cerita, dia kata Rasulullah SAW pun pergi ke tempat alam itu mana tanda. Tanda alam juga bermakna bendera, yang terdapat dekat rumah Kathir bin As-Salt. Pada masa Nabi SAW, rumah ni tak ada. Rumah Kathir bin As-Salt ni tak ada. Ibnu Abbas ni cerita kemudian setelah ada rumah Kathir bin As-Salt di situ. Kemudiannya dibuat rumah tempat semaya. Sebab dia semaya ni di musalla, bukan semaya di masjid, tapi semaya di musalla, yang di tempat semaya padang tu, luah, tanah kosong. Pada masa Nabi nya kosong, tapi pada masa Ibnu Abbas ni cerita, sudah ada rumah di situ. Rumah siapa? Rumah Kathir bin As-Salt. Dekat rumah tu ada satu tanda situ. Kira-kiranya orang buat tanda tu, tanda menunjukkan di sinilah pernah Nabi SAW sembahyang hari raya. Di sinilah musallanya. Agaknya begitulah. Dia kata dekat tanda ada dekat rumah Kathir bin As-Salt. Nabi pun pergi situ, dia pun sembahyang ke situ. Lepas tu dia pun berucap. Rumah Kathir bin As-Salt ini dia terletak di sebelah kiblat, balik kiblat di musalla. Balik kiblat di musalla. Yang ni setelah ada rumah tu, mana kalau orang nak sembahyang, orang akan menghadap kepada rumah tu lah. Mana kira-kiranya begitu. Rumah ni dibuat oleh Kathir bin As-Salt lama selepas Nabi SAW tak adanya. Tapi apa orang kata Nabi SAW semaya dekat tanda dekat rumah Kathir bin As-Salt itu mengambil kira hak kemudian, yang maklum di sisi orang ramai kemudian. Pada masa Nabi tak ada. Jadi dikaitkan dengan nama dia. Dan dia ni, Kathir ni, ialah anak kepada As-Salt bin Muawiyah Al-Kindi, tabi'i kabir. Dia ni bukan sahabat pun, Kathir ni. Macam mana nak ada rumah? Memang dia tabi'i. Rumah tu ada kemudian. Dia ni tabi'i besar, dilahirkan di zaman Nabi SAW. Dia dan adik-beradik perempuan dia
Pergi ke Madinah selepas daripada Nabi SAW wafat, pergi ke Madinah, lalu duduk di sana lah lepas pada tu, duduk sana. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan isnad yang sahih sampai kepada Nafi'. Dia kata Kathir bin As-Salt ini asal dianya, nama dianya Qalil. Qalil nama dia, sikit. Kalau kita bahasa Melayu sikit. Lepas tu Umar tukar nama dia, apa sikitnya? Kathir. Biar banyak lah. Biar banyak. Itu jadi nama dia tu ditukar oleh Sayyidina Umar ceritanya. Asal namanya Qalil. Memang dia ada dengar, dia sempat mendengar riwayat daripada Umar dan orang-orang selepas daripada Sayyidina Umar pun dah dia. Begitulah. Nabi SAW pun semaya dan berucap selepas tu. Ibnu Abbas tak ada sebut komat, kau tak ada sebut. Ni dan dia tidak ada menyebut ni siapa kata, iaitu Abdurrahman bin Abis kata, perawi tu. Perawi tu kata. Tetapi dalam Bukhari dan Muslim riwayat daripada Atha, daripada Ibnu Abbas dan Jabir, mereka berdua, yakni Ibnu Abbas dan Jabir ni ada kata di zaman Nabi SAW tak ada orang ataupun qamat untuk nak sembahyang raya, sama ada raya puasa ke ataupun raya haji, tak ada. Mana dalam Bukhari ada sebut, Ibnu Abbas tu sebut dengan jelas. Sebut dengan jelas. Cuma dalam riwayat ini dia sebut gitulah, tak jelas, tak jelas. Dan riwayat ini pun tak sekemah mana pun kalau nak banding dengan riwayat Bukhari tu. Sebabnya pengarang kita hadis ni dia tidak maksud nak mari hak hadis hak lebih sahih, hak paling sahih, hak kemah, tidak maksud tu. Dia tidak maksud tu. Kalau dia nak mari tu boleh, dia pun tahu. Tapi dia ada maksud suku lah, maksud lain. Lepas pada tu Nabi SAW mereka ceritanya, sebelum pada ni kan kita sudah jumpa dah, dia berucap dulu pada orang lelaki. Lepas tu dia fikir, dia ingat orang alik belakang tu perempuan tu orang ramah, tak dengar. Tak dengar suara dia. Dia pun pergi. Dia pun pergi. Di sini ringkas ni. Bila pergi tu banyaklah nasihatnya, peringatan yang diberikan olehnya, seperti dalam riwayat sebelum pada ni. Ni ringkas. Lepas tu baru suruh orang beri sedekah tu. Bukan begitu suruh beri sedekah selalu. Tidak lagu tu. Ini maknanya hadis ini hadis mukhtasar, hadis ringkas. Seringkali dalam kitab-kitab hadis ni kita berjumpa dengan hadis-hadis yang ringkas. Nak tahu hak tu, kita tak boleh tengok situ saja, kena tengok lain kata. Kena tengok lain kata. Jangan tengok situ saja. Kalau pegang hak tu saja tak boleh lah. Tak kena lah lagu tu. Tak kena mengikut kaedah dia. Dan kita meriwayatkan hadis yang ringkas itu tak apa. Supaya juga ayat Quran, kita baca tak habis, ambil sekat mana hak maksud kita saja, tak apa. Boleh lagu tu. Hadis pun lagu tu. Hadis pun lagu tu. Sebab kepada orang yang tahu, dia tahulah hak sebenarnya lagu mana. Dan dalam cerita ni kalau mengambil kira hak panjang kan, cerita hak panjang tu baru ni kita tidak sebut. Nabi SAW ni dalam pada dia tu ada mukjizat, mempunyai mukjizat lah kita kata. Tapi mukjizat pun tidak sama-sama juga berlakunya. Mukjizat itu pun tidak sama-sama juga. Dan mukjizat ini pun sebenarnya bukan dalam ikhtiar Nabi, dengan arti sesuka hati dia lah. Kalau kita ada dalam peti kita buka ambil dalam mari, bukan gitu mukjizat ni. Hak Tuhan beri bila diperlukan, jadi dengan sedih. Ada macam di sini tak ada. Tak ada lagu mana. Kita kata dah Nabi tak payah pakai speaker lah, dengarlah jauh pun berapa waktu pun. Tidak begitu. Dia pergi, ni keadaan biasa, dia pergi ke belakang. Sahabat-sahabat faham, tidak pula kata
dah dia Nabi bisa sangat, biar pelik-pelik semua lah. Tak ada lagu tu sahabat. Dia faham molek hakikat mukjizat tu untuk apa. Mukjizat ni hak menuntut mukjizat ni, mitok tunjuk mukjizat ni hak kafir sebenarnya. Sahabat-sahabat tak ada. Sahabat-sahabat ni kelebihan dianya, kalau kita tengok sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak ada mitok. Dia tidak serupa sahabat-sahabat Nabi Isa. Hebat dah sahabat-sahabat Nabi Isa tu, hawari dia. Tetapi dia suruh Nabi Isa minta kan, waktu anzil alaina ma'idatan minas sama'. Suruh. Dia suruh Nabi Isa minta dekat Tuhan, ya Tuhan waktu turun hidangan daripada langit. Takunu lana 'idan li awwalina. Itu dia. Supaya menjadi perayaan. Jadi orang Kristian duk merayakan hak tu lah. Dia panggil santapan. Santapan. Kita tak ada sahabat-sahabat ni. Gitu. Sahabat-sahabat tak ada. Misal di sini biasa aja Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia kira tak dengar kat, dia pergi di belakang. Dia pergi royak. Kalau dia nak royak. Maknanya mukjizat ini bukan dalam poket dia lah. Bila nak waktu bik, tidak gitu. Tidak gitu. Berlakunya secara spontan, spontan. Tidak kata orang belajar ilmu dunia kan, dia lagu lain. Lagu lain situ bezanya di antara hak aulia illah dapat nabi-nabi, itu ikutannya. Beza dia lagu mana? Iaitu orang hak belajar ilmu dunia lagu mana? Walaupun guna ayat Quran pun orang panggil ilmu dunia juga. Baca ayat ni sekian banyak, sekian hari, selama mana, amal semua lagu tu. Jadi tak perlu misalnya baca sekian, jadi lagu mana? Tak basah hujan. Jadi lagu mana? Jadi tak nampak misalnya. Itu adalah orang amalkan itu. Boleh lah. Dan dia pun bila-bila masa lah, macam ada dalam poket dia lah, kita kata. Dia boleh guna sama-sama. Itu beza dia. Adapun wali-wali, kalau Allah SWT bagi kepada dia benda, dia tak ada beramal sesuatu untuk mendapat benda tu. Nabi-nabi pun begitu juga. Dia kuat ibadat ke apa tu bukan untuk nak dapat mukjizat tu, dapat kuasa hak pelik tu, tidak. Dia tidak menuju situ. Ibadat kerana Allah. Bila Allah SWT nak bagi kelebihan, nak nampak, nak bagi nampak ke orang, dia nampak lah. Tuhan pun jadilah gitu. Bukan tuju dia, bahkan dia tak sih, dia rusing kalau orang tahu, kalau orang nampak benda pelik tu. Dia rusing. Tu aulia illah hak sebenarnya. Wali-wali Allah lagu tu. Dia tak ada beramal hak orang panggil agama ni, ibadat tu kerana sesuatu. Kalau dia patai tu, hak patai dalam ilmu dunia tu ada kan, patai tak boleh gini banyak kara patainya. Orang hak aulia ilah ni dia patai dulu tidak sambil apa-apa, sama-sama dia patai. Hak dia patai tu dia patai. Begitu. Tetapi orang yang menuntut ilmu dunia tidak gitu. Memang boleh Tuhan bui. Hak cara betul, cara molek, guna ayat Quran, guna doa-doa pun ada. Hak tak betul pun ada juga. Tapi hak betul ke tak betul pun orang panggil ilmu dunia. Dunia tak molek tu ke mana-mana. Kalau tak jaga molek hati, tak molek lah kesan dia. Walaupun dari satu segi ada kebaikan dia, nyatalah faedah dia, khasiat dia. Tapi dari sudut yang lain ada banyak kekurangan dia. Adapun wali-wali Allah tidak gitu.
Nabi-Nabi pun tidak gitu. Banyak sekali contoh-contohnya. Misalnya kita tengok sini. Tetapi ada juga golongan yang dia tak kenal ni kalau benda-benda lagu ni. Dia tak kenal. Tapi tak ada arah lah benda ni ada dalam hadis. Dalam hadis yang sahih. Dia tak boleh pergi lah. Dia ajaran hak tak betul ni ada semua mana-mana pun. Ada. Hak demon ni dia suka sangat kalau dapat berikan keistimewaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tak ada dak pun dia cuba takwil, cuba cari. Begitu. Sehingga hak tak ada tu pun dia ada-adakan. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau jalan awal tu tudur dia semua, ikut dia semua. Jadi tidak pandahlah dia. Tidak pandahlah dia. Itu tidak ada satu pun yang sahih. Tapi ada golongan yang suka sangat benda-benda lagu tu. Seseolahnya Nabi SAW ni istimewa sangat. Dia tidak faham istimewa Nabi SAW ni bukan kerana ada benda tu. Sahabat tak menuntut benda tu. Orang yang iman dia kuat, dia tak menuntut, tak cari, tak minta benda tu. Dan dia tak ada jadi masalah pun kepadanya. Tak ada timbul sedikit pun keraguan kerana tidak ada benda-benda tu. Hak sahihnya tidak ada. Sebab tu kita tengok dalam hadis banyak kan, bila panas sahabat-sahabat pun tuluh pasal kamu, tuluh pasal. Buat teduh. Dah kalau awal tu duduk teduh semua dah pasal awak ke dia. Itu jadi masalah kepada golongan ini. Sebab apa? Yang dia golongan ini dia terlalu suka sangat nak mengaitkan benda-benda yang pelik dia dengan Nabi. Sebab banyak sangat dia kaitkan dengan ikutan dia, pemimpin-pemimpin dia, ketua-ketua dia tu benda-benda pelik. Jadi takut orang kata, macam lebih pada Nabi pula ni. Dia nak jaga juga aku. Dengan sebab itu dia pelebihlah Nabi. Bukan, tak kena tu lagu tu. Tak kena. Kalau di luar negeri ni, tempat kita dia alhamdulillah tidaklah teruk, tak ada teruk lagu tu. Tersebar tu dengan cara jahil lah, gitulah. Tetapi kalau luar negeri macam golongan berilwi, jadi benar benda-benda lagu tu. Hak ni dia peridup benar. Dia peridup benar jadi pegangan pokok dia. Jadi kalau hadis-hadis lagu ni dia takwil lah ni. Takwil lah kau. Dia tak saya terima. Dia tidak faham hak Allah Subhanahu Wa Taala suruh ayat, innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia seperti kamu. Dia tak faham hak tu. Innama, aku tak lebih serupa manusia seperti kamu. Cuma yuha ilayya, diberi wahyu tu. Dari segi kemanusiaan manusia tu, sifat manusia tu serupa kamu. Kita banyak pelik-pelik sebenarnya ajaran pelik-pelik lagu ni. Oleh kerana tak ada, kita tak payah sebut lah. Tak payah sebut. Kalau nak kira pelik-pelik, banyak lah. Bukan-bukan lah dia takwil. Tapi oleh kerana benda tu tak ada masyarakat kita, tak perlu sebut lah. Orang perempuan itu pun pergi isyarat, holok tangan ketekuk ke leher dia, holok telinga, nak ambil subai, nak bui. Bui lah. Dan Nabi SAW menggalakkan mereka supaya bui sedekah. Maka bui lah, pakat bui lah. Ada holok tangan telinga, ada holok tangan ke leher untuk nak ambil barang kemas ni, kita kata. Begitulah. Hak nak di sininya iaitu tak ada bai, tak ada khamak je lah. Riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang hari raya tanpa azan dan tanpa iqamah. Abu Bakar dan Umar pun begitu juga. Cuba perawi yang Yahya dia syak, Umar atau Uthman. Lagu tu. Perawi ni syak. Jelas di sini bahawa tidak ada sunnah bai dan qamat untuk sembahyang hari raya tu. Kemudian riwayat daripada Uthman bin Abi Shaybah dan Hannad, lafzuhu, yakni ini adalah lafaz Hannad. Qala, mereka berdua berkata, seterusnya. Jadi lafaz hadis ini adalah lafaz Hannad. Uthman bin Abi Shaybah tu makna dia saja serupa dengan
riwayat Hanad. Dia kata Jabir bin Samurah berkata, aku bersemayang dengan Nabi bukan sekali dua semayang raya ni tanpa azan, tak ada azan, tak ada iqamah. Sebab itulah kita tengok kan, mana-mana pun tak ada. Tak ada. Itu maknanya sunnah tu hidup. Sunnah tu hidup. Orang duduk pakai, orang duduk amal, mana-mana pun orang duduk pakai. Sunnah tu hidup lah. Tidak kata buat lagu lain. Hadis-hadis ini menunjukkan bahawa tidak disyariatkan azan dan iqamat untuk sembahyang 2 hari raya. Inilah amalan sekalian ulama. Tetapi Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mughni, ini kitab fiqh mazhab mazhab Hambali besar. Kitab besar 15 jilid. 15 jilid. Dia kata kita tidak mengetahui dalam perkara ni ada khilaf. Khilaf orang yang boleh dipakai lah. Mungkin ada lah terpencil mana-mana orang tak pakai. Kalau ulama-ulama muktabar, maksudnya tak ada. Kecuali dia disebut, kecuali apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, bahawa dia azan dan iqamat ada disebutkan. Abdullah bin Az-Zubair dia ba dan qamat untuk sembahyang raya. Tapi kita kena ingat, dia sebut ini kaedah kitab, illa annahu ruwiya ani bin Zubair. Ruwiya tu orang panggil sirah tamrid. Sirah tamrid ni adalah kitab-kitab mana-mana mazhab serupa je. Dia memberi makna benda ni tak pasti. Cerita, diriwayatkan, dihikayatkan. Kalau kita kata dihikayatkan, benda ni tak pasti, tak jelas dan dhaif. Dhaif, bukan boleh dipertanggungjawabkan. Tapi adalah hak kata Ibnu Zubair buat lagu tu. Qala, Ibnu Qudamah kata lagi, waqilah, dan kata orang, ni qila ni pun sirah tamrid juga, menunjukkan tak boleh dipertanggungjawabkan dan dhaif juga. Kata orang yang mula-mula azan untuk sembahyang 2 hari raya ni ziyad. Ziyad. Pasal apa? Pasal ni bukan orang politik ni kan. Orang politik ni dia ada hak menguduh dia lah, macam-macam ni nak buruk dia, hak ni nak buruk ni, gitu. Sebab dia ni gubernur bagi pihak Bani Umayyah. Ibnu Zubair itu pun tak serupa juga dengan orang. Jadi ada musuh lah, ada musuh. Dengan sebab itu cerita-cerita yang seperti ini disebarkan. Dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf dia dengan isnad yang sahih daripada Ibnu Musayyab, dia kata orang yang mula-mula mengadakan bid'ah azan untuk sembahyang hari raya ni Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia sebut waqad za'ama Ibnu al-Arabi. Ibnu al-Arabi kata riwayat daripada Muawiyah ni diriwayatkan oleh man la yuthaqu bihi, orang yang tidak boleh dipercayai. Maknanya Ibnu al-Arabi pertikaikan, tak boleh pakai. Hak ni kata sahih, hak ni kata tidak sahih. Begitu. Yang betulnya tidak gitu. Tidak gitu. Kalaulah dia buat gitu sungguh, banyaklah riwayatnya. Orang besar ni meretah lama, 40 tahun meretah. Takkan maknanya terpencil saja cerita tu. Tak ada. Betul lah kata Ibnu al-Arabi itu bahawa riwayat yang kata Muawiyah mengada-ngadakan, kalau lagu tu maknanya Muawiyah yang mengadakan bid'ah. Sahabat-sahabat lain duk agak dia. Tak tegur. Maknanya tak boleh. Tak boleh pakai belaka. Sama ada Ziyad ke, Ibnu Zubair ke, Muawiyah ke, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Sebab mengikut kaedah kita kan, kaedah dalam memahami hadis ni, iaitu
Kalau satu riwayat itu sahih sekalipun dari segi sanad dia, sahih sekalipun, tetapi dalam riwayat tu ada dia sebut awwalu man ahdatha ni benda berat ni, benda berat ni, benda bid'ah ni, dia sebut gitu. Lepas tu pun buat benda bid'ah ni, siapa dia ada tegur? Siapa dia ada tegur? Ramai sahabat kepada masa tu. Baru ni kita sudah tengok dah kan, silap sikit je khutbah gini, khutbahnya letak depan, ada kan, ni kata gini, dia kata gini, ada. Hak ni lagi besar ni, ramai sahabat. Sebelum pada tu lagi, sebelum daripada cerita Marwah tu kan, sahabat kau ramai lagi pada masa tu. Tak ada. Ini menunjukkan bahawa cerita ni tak betul. Cerita ni tak betul. Itu dari segi dirayahnya. Sebab tu penting tengok hadis ni, dia tak boleh tengok orang royak sanad dia sahih gitu saja, tak boleh. Sebab tu Ibnul Arabi tu dia kata gitu. Dia kata gitu. Sebab sanad tu orang boleh buat. Orang boleh buat. Dia buat cerita, dia pun ambil sanad mana-mana dipakai tu buat. Selit celah. Besar tak apa dah dulu. Lepas tu sebar. Kitab tu tidak hanya masyhur, bukannya masyhur. Lama-lama tersebar lah. Kita kena fikir seramai-ramai sahabat tu takkan lock dia. Takkan lock. Kalau mengikut cerita sejarah dia, banyak benar lah benda dia buat ni. Kalau kira zaman sahabat ni ada sebanyak tu, jatuh lama dah dia. Jatuh lama. Orang tak lock dia merintah selama tu. Dia kena fikir gitu. Itu adalah termasuk dalam usul dirayah yang dipakai oleh ulama. Usul dirayah. Usul dirayah juga kalau kata hadis tu sahih tapi bercanggah dengan Quran, tak boleh. Tak boleh lagi. Sedar ayat sahih secara mana pun, kalau bercanggah tak boleh. Bab takbir fil aidain. Ini bab takbir dalam sembahyang dua hari raya. Takbir dalam sembahyang. Takbir sembahyang hari raya, dalam sembahyang. Kalau kita perhati riwayat-riwayat ini kan, mula-mula Imam Abu Daud buat mari hak 7 takbir pada rakaat yang pertama, 5 takbir pada rakaat yang kedua. Hak tu kebanyakan je kan. Walaupun ada sebut 4 pada rakaat yang kedua, itu diperbetulkan oleh dia dengan kata dia qala Abu Daud. Jadi dua orang lagi kata 5 bukan 4. Hak 4 tu salah. Begitulah. Dan di hujung bab ini dia ada sebut, iaitu Abu Musa bertakbir 4 kali. 4 kali. Sebab takbir jenazah, semaya mayat. 4 takbir. Hak ni pun semaya raya ni pun 4 takbir juga. Hak Imam Abu Daud buat marinya 2 tu je nampak sini. Sedangkan banyak lagi khilaf yang lain, banyak lagi khilaf. Sebetulnya dalam masalah takbir dalam semaya hari raya ni tidak ada satu pun hadis sahih, hadis marfu' yang sahih, tak ada. Semua sepakat kata hak ni sahih, tak ada. Kalau ada pun khilaf lah. Kalau ada, dia adalah satu golongan kata sahih, tapi golongan lain kata tidak sahih. Tidak sahih. Yang sebetulnya pun sebenarnya tak ada satu pun yang sahih. Hak ni tidak sahih berlaku, tak sahih berlaku. Cuma hak duduk pegang ni, mazhab-mazhab ni pegang gini, ni pegang gini, dia pegang mana? Pegang dengan amalan sahabat. Sahabat ni riwayat sampai kepada dia sahih riwayat. Apakah itu? Kalau kepada Nabi SAW tak ada. Tak ada satu pun yang sahih. Sebab itulah kalau kita tengok dalam kitab kita ni kan, cuba tengok nombor 4 bawah. Qala Ibnul Arabi lam yasihha fihi syai'un. Tidak ada satu pun hadis yang sahih berhubung dengan perkara ni. Berhubung dengan takbir dalam sembahyang raya. Tetapi sembahyang raya ni kan jarang-jarang setahun 2 kali yang berlaku.
2 kali je. Lepas tu terikat dengan satu cara pula kan. Jadi kita nampak lagu tu sesuatu semua. Kepada orang yang tidak mengaji, dia ingat lagu tu lah sesuatu tetap dah lah lagu tu lah. Mesti dah lah Nabi buat lagu tu. Dan hak tu lah hak paling sahih. Padahal kalau kita pergi negeri lain, lagu lain dah. Sebab mazhab lain. Dan itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Walau bagaimanapun Imam Abu Daud mari hak 7 rakaat yang pertama, 5 pada rakaat yang kedua tu dia mari hak tu di mula-mula. Dan lebih banyak menunjukkan dia lebih bersetuju dengan hak tu lah. Lebih bersetuju dengan hak tu. Lepas pada tu takbir takbir. Lepas pada takbir ada kebaca apa-apa celah-celah tu. Khilaf pula situ. Khilaf pula. Ada lagi tak kita ni sebut. Tidak ada zikir di antara takbir-takbir di sisi mazhab Hanafi dan di sisi mazhab Malik. Tak ada. Tak ada zikir. Takbir saja. Tak ada baca apa-apa. Tetapi mengikut Imam Ahmad, baca lagu mana? Lagu ni. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi wa sallama taslima. Begitu. Mengikut Syafi'i, Syafi'i dia kata itulah di celah-celah takbir. Baca ke dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu baca. Ada baca. Tapi dia ada khilaf lah. Mengikut Malik dan Imam Abu Hanifah, celah-celah tak ada zikir. Tak ada. Tak ada baca mana-mana tak ada. Tapi kalau nak baca boleh. Cuma bagi mereka tak ada. Tak ada jelas. Sebab dalam riwayat ni pun tak ada jelas. Cuba kita perhati dalam riwayat yang pertama tu. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahiyah. Tu bila lah. Hak tu dia kata dhaif, tak kuat tu apa Ibnu Lahiyah ada. An Uqail, an Ibn Shihab, an Urwah, an Aisyah. Situ hadis yang mula-mula ni tak sahih sebab adanya Ibnu Lahiyah. Yang kedua seperti juga. Sanad yang kedua tu akhbarani Ibnu Lahiyah juga. Ada dia juga. Hak yang ketiga tu ada Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi. Situ masalah. Hak tu ulama pertikaikan. Begitu juga ramai ulama tak terima hak riwayat an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Hak tu pun dipertikaikan. Hak ni daripada Amr bin Shu'aib an abihi gitu. Maknanya tidak sahih. Tak sahih belaka. Ibnu Lahiyah itu maklum dah. Lahiyah. Dalam isnadnya ada Ibnu Lahiyah wa huwa dhaif. Dhaif. Imam Tirmizi sebut dalam Kitabul Ilal bahawa Imam Bukhari mengatakan hadis ini dhaif. Dhaif. Sebab sanilah. Yang kedua, yang ketiga lah. Yang kedua tu Ibnu Lahiyah juga ada. Yang ketiga tu ada Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin Abdurrahman bin Ka'ab Abu Ya'la Al-Thaqafi an Ibn Ma'in dhaif. Dhaif juga. Begitulah seterusnya. Walaupun ada yang kata boleh kira bolehlah. Mana tak kuat mana. Tapi ramainya mempertikaikan. Dalam riwayat seterusnya an Abi Ya'la At-Taifi tu Abdullah lah. Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi tu Abdullah. Cuma sini dia sebut dengan kunyah Abi Ya'la At-Taifi. Orang sama. Jadi kalau tak boleh pakai dhaif, sini pula begitu juga. Dalam masalah bilangan takbir ni sembahyang raya ni, tak kira lah sembahyang raya puasa ke raya haji supaya dia ada 10 pendapat. Gitu banyak 10 pendapat. Kalau kita tempat kita ni supaya dapat kan, molek juga dari satu segi nampak supaya gitu kan.
Tapi hak sebenarnya benda ni khilaf di kalangan ulama, ada 10. Yang pertama iaitu dalam rakaat yang pertama takbir 7 kali sebelum baca. Sebelum baca tu baca Fatihah dan surah lah. Dalam rakaat yang kedua 5 kali sebelum baca. Apa-apalah sebelum baca Fatihah. Iraqi berkata, ini pendapat kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam-imam. Hak ni hak paling banyak. Dan inilah yang diriwayatkan daripada Umar, Ali, Abi Hurairah, Abu Sa'id, Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abi Ayyub, Zaid bin Thabit, Aisyah. Dan inilah juga pendapat fuqaha is-sab'ah bil Madinah. 7 orang faqih besar di Madinah. Umar bin Abdul Aziz, Zuhri, Makhul, lagu. Sebab itulah popularnya hak ni. Inilah pendapat Malik, Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Hak kata lagu saat ni. Yang kedua, pendapat yang kedua, 7 tu sekali dengan takbiratul ihram. Hak saat ni 7 tu tak termasuk takbiratul ihram, dan tak termasuk takbir hak rokok tu, tak termasuk. 7 tu suku. Hak yang pertama. Hak yang keduanya, 7 tu sekali dengan takbiratul ihram dalam rakaat yang pertama. Ini pendapat Imam Ahmad. Malik, pendapat yang kedua Imam Malik tadi, ada dah Imam Malik yang pertama. Muzani, yakni anak murid Imam Syafi'i, wa huwa qaulul muntakhab. Tak apalah. Yang ketiga, takbir dalam rakaat yang pertama 7, dalam rakaat yang kedua 7 juga. Ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik, Mughirah bin Syu'bah, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab dan Nakhai. Pendapat yang keempat, dalam rakaat yang pertama 3 takbir selepas takbiratul ihram. 3. Sekali dengan takbiratul ihram tu 4 lah. Yang ni sebelum baca apa-apa. Dalam rakaat yang kedua 3 selepas baca. Mana bangun tu daripada rakaat yang pertama tu baca Fatihah, baca surah, lepas tu takbir. Lagu tu. Lepas tu takbir. 3 kali. Ini diriwayatkan daripada sekumpulan sahabat, iaitu Ibnu Mas'ud, Abi Musa tadi, dalam riwayat akhir tadi Abi Musa, Abi Mas'ud Al-Ansari. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Abi Hanifah. Lagu sana. Pendapat yang kelima, takbir dalam rakaat yang pertama selepas takbiratul ihram. Selepas takbiratul ihram. Dan sebelum baca apa-apa. Dalam rakaat yang kedua 5 selepas baca dulu. Baca Fatihah, baca surah, 5 takbir. Ini adalah salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Dan ini juga salah satu pendapat Imam Malik. Pendapat yang keenam, iaitu takbir dalam rakaat yang pertama 4 kali selain daripada takbiratul ihram. Dalam rakaat yang kedua 4 juga. Ini pendapat Muhammad bin Sirin dan diriwayatkan daripada Hasan, Masruq, Aswad, Sya'bi, Abi Qilabah dan lain-lain. Pendapat yang ketujuh serupa dengan yang pertama juga. Yang ketujuh, cumanya illa annahu yaqra'u fil ula ba'da takbir. Supaya yang pertama juga, iaitu bacaan itu selepas takbir 7 kali. Tapi bila naik pada rakaat yang kedua tu, takbir selepas baca dulu. Supaya yang pertama lah. Yang pertama tu kalau takbir rakaat yang kedua tu 5 kan. Hak 5 tu selepas baca, selesai baca. Yang ke-8, ada beza di antara sembahyang raya puasa dengan sembahyang raya haji. Dalam sembahyang raya puasa 11 kali takbir semua sekali. 6 dalam rakaat yang pertama dan 5 dalam rakaat yang kedua. Dalam sembahyang adha 3 dalam rakaat yang pertama,
dua dalam rakaat yang kedua. Ini diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib sebagaimana tersebut dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, tetapi riwayat ini tidak sahih pasal diriwayatkan oleh Harith Al-A'war. Dia ni Syiah pekat, tak boleh, dhaif. Kalau ada dia seorang tak boleh lah, punah lah. Yang kesembilan, beza di antara raya puasa dengan raya haji. Iaitu lagu lain. Takbir dalam sembahyang raya puasa 11 kali takbir. Dalam sembahyang raya haji 9 kali. Begitu. Pendapat yang ke-10 seperti pendapat yang pertama juga. Cumanya illa anna mahallat takbir ba'da al-qira'ah. Pada rakaat yang pertama tu takbir tu hak 9 tu selepas baca dulu. Baca dulu Fatihah surah, lepas tu baru takbir 9 kali. Ini pendapat Al-Hadi Al-Mu'ayyad Billah Abu Talib. Ini pendapat Syiah Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Itulah kalau nak kira dari segi pendapat-pendapat. Lepas tu kalau nak kira dari segi sanad, kalau sampai kepada Nabi SAW, tentang bilangan takbir ni tidak ada satu pun yang sahih. Rekah ceritanya begitulah. Pengarang kita ni Syekh Khalil Ahmad ni berapa lah bahar tu? So 2, 3, 4 lah bahar. Dia nak membuktikan bahawa tidak ada satu pun hadis yang sahih. Kalau ada Baihaqi kata sahih, tak sahih. Sebenarnya tidak sahih. Dia bahas ni nampaklah dia bahas ni. Itulah yang dibahas 3-4 lan. Dia bahas tu. Walau bagaimanapun, hak yang pertama tadi, hak itulah pendapat hak kebanyakan ulama. Dan hak itulah nampaknya yang terbaik di antara banyak-banyak. Seterusnya kalau kita tengok kepada riwayat hak sebut 4 kali takbir serupa dengan takbir jenazah tu, sembahyang mayat tu, hak tu pun tidak sahih juga. Tak sahih juga. Cuba kalau kita perhati. Qala haddatsana Zaid, yakni Ibnu Hubab, daripada Abdurrahman bin Thauban. Thauban tu sahabat Nabi. Abdurrahman bin Thauban daripada ayahnya. Dalam takrib dia kata thiqah. Daripada Makhul kata dia, qala akhbarani Abu Aisyah Al-Umawi maulahu jalis li Abi Hurairah. Dalam Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hazm dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata majhul, Abu Aisyah ni majhul. Bila majhul tak lagi lah, dhaif lah. Lepas tu Hasan ni Abdul Rahman bin Thauban ni pun tidak sepakat juga, ulama kata thiqah. Tak apalah tu, kalau kita terima hak tu pun, hak jalis Abu Aisyah ni, jalis Abi Hurairah ni, ini majhul. Bila majhul jadi dhaif. Dalam Mizanul I'tidal Imam Zahabi kata ghairu ma'ruf, tidak ma'ruf. Itulah. Berkenaan dengan Abdurrahman bin Thauban, Thauban tu sahabat Nabi, anak dia tabi'in lah, tapi tak kemah mana, tak kemah. Sebab itulah ulama-ulama kata ada illat lah sanad ini. Abdurrahman bin Thauban itu, Ibnu Ma'in kata dhaif, Imam Ahmad kata laisa bil qawi, lam yakun bil qawi, ataupun laisa bil qawi. Begitu. Lepas pada tu, kalau ada macam di sini, oleh kerana pengarang ni Syekh Khalil Ahmad dia Hanafi, dan hak ni menyokong Hanafi, dia cuba pertahan. Bukan semua orang kata Abdurrahman bin Thauban itu tidak molek. Ni. Abu Aisyah tu jalis Abi Hurairah tu bukan majhul, kata dia, sebabnya ni. Bahaslah pula. Tapi ialah sebab kata tadi, semua hak mula-mula tadi lah, dia tak setuju dengan mula-mula. Hak ni orang lain pula tak setuju dengan ni. Gitu. Kok mana-mana pun dia ada masalah lah. Ada masalah. Tapi hak ni
Ada masalah. Rasulullah SAW takbir dalam adha dan fitr. Lagu mana? Abu Musa kata dia takbir 4. Hak kaitkan dengan Nabi SAW semua, tidak ada satu pun yang sahih. Begitu. Kalau ada seperti kita kata tadi, hak kata sahih, tidak semua orang setuju. Tidak semua orang setuju. Macam di sinilah. Jadi pengarang dia ni bahah. Dua la pula ni. Kesimpulannya gitu. Ke mana-mana pun seperti tadi lah. Bab ma yaqra'u fil adha wal fitr. Apa yang dibaca dalam sembahyang hari raya adha dan fitr. Riwayat daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahawa Umar bin Al-Khattab ni pun sanad ni masalah juga sanad. Sebab Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ni tak ada dengan Umar bin Al-Khattab, sedangkan dia ambil daripada Umar. Maknanya riwayat ini riwayat mursal. Riwayat mursal putus di sini. Tetapi dia ni dah dengan Abu Waqid, dan ada pula riwayat yang lain yang sahih daripada dia. Terus daripada Abu Waqid ada, dengan sebab itu boleh dipakailah juga riwayat ni. Tapi kalau sanad ni tak boleh. Sanad ni tak boleh. Sanad lain. Hak tu boleh pakai. Sebab hak tu Ubaidullah ni beriwayatkan daripada Abu Waqid dan dia sempat dengan Abu Waqid, hak tu tak apa. Tapi kalau hak ni tidak gitu. Kemudian katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dalam sembahyang hari raya haji dan raya puasa, dia baca Qaf wal Quranil Majid dalam rakaat yang pertama, dan iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar, maksudnya dalam rakaat yang kedua. Hak ni disebutkan di sini. Tapi dulu sudah kita berjumpa dah kan, hadis Nu'man bin Bashir, bahawa iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca pada sembahyang 2 hari raya ni dan pada hari Jumaat. Dulu kita sudah jumpa dah dalam Abu Daud. Dia baca apa dia? Sabbihisma rabbikal a'la, yakni dalam rakaat yang pertama, dan hal ataka hadithul ghasyiyah dalam rakaat yang kedua. Jadi kita boleh pakai kedua-duanya. Hadis hak Nu'man bin Bashir dulu, hak ni pun boleh pakai juga. Mana kadang-kadang Nabi baca gini, kadang-kadang dia baca gitu, boleh. Inilah yang molek dibacalah, sebab Nabi SAW selalu baca gini. Tapi tidak mesti kalau baca hak lain pun tak apa juga. Baca hak lain pun tak apa juga. Kemudian babul julus lil khutbah, duduk untuk khutbah. Sekat tu dulu. Wallahu a'lam.